Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar semua? Baik, hari ni kita nak belajar penyuntingan. Penyuntingan ni dia akan keluar dalam BM kertas 2 bahagian A, nombor 3. Tapi sebelum cikgu teruskan PDPR kita, okey baik. Kemungkinan ada pelajar dia akan rasa apa yang cikgu cakap ni terlalu laju. Ada yang rasa okey. Ada yang rasa terlalu perlahan. Okey, jadi sebenarnya awak tahu kan YouTube ni kita boleh set up Okey, contoh. iPhone. Ambil yang ni lah. Lawa lah iPhone baru ni. Sierra Blue. Okey, contoh macam ni macam mana awak nak adjust. Awak pergi dekat setting. Dekat handphone pun sama lah. Awak carilah setting. Cuma dia beza sikit lah. Dia mungkin dekat 3 titik tu baru awak ada 3 titik selalunya kan kalau handphone. Awak pergi ni. Saya slowkan dulu suara dia. Okey, awak pergi dekat setting. Okey, dekat playback speed ni. Kalau awak rasa saya cakap terlalu laju, slowkan lah. 0.75 dia akan jadi slow. Okey, kalau normal lah. Kalau awak rasa saya cakap terlalu perlahan, boleh lajukan 1.25. Saya pun selalu kalau tengok YouTube, saya akan tengok 1.25. Laju sikit. Lawa iPhone. Okey. Sudah berangan. Kita tutup ni. Okey, tak nak buang masa lagi. Kita tak nak buang masa. Kita terus tengok soalan teruslah. Okey, soalannya dia bentuk dia macam ni. Macam ni Okey. Penyuntingan. Okey, dalam petikan 1 terdapat 6 kesalahan bahasa. Manakala petikan 2 terdapat 5 kesalahan bahasa. Kalau ikutkan sebelum ni pun masa kita tingkatan 1 2 3 kita ada buat latihan pasal kesalahan bahasa ni kalau awak ingat. Dia ada satu kesalahan bahasa, lepas tu ada kesalahan ejaan. Ada soalan kesalahan bahasa. Lebih kurang dalam 3 soalan gitu, lepas tu ada 2 soalan ejaan. Masa tingkatan 1 2 3 pilih 3 lah. Tapi untuk SPM, bila dia sebut kesalahan bahasa ni dalam penyuntingan ni, dia bukannya kesalahan bahasa yang kita belajar di tingkatan 1 2 3 tu je. Kesalahan bahasa ni dia merangkumi kesalahan ejaan sekali. Jadi fokus kita kesalahan bahasa ni ialah pada kesalahan ejaan, kesalahan imbuhan, kesalahan tanda baca, kesalahan istilah, kesalahan frasa dan juga lain-lain lah. Tapi fokus kita kepada itulah, ejaan, imbuhan, tanda baca, istilah dan kesalahan frasa. Okey. Jadi dia punya jumlah markah dia ni sebenarnya tak tetap. Dia bergantung pada kehendak soalan. Kalau macam ni dia kata dalam petikan 1 terdapat 6 kesalahan bahasa. Maknanya 6 markah lah dekat petikan 1 ni. Petikan 2 terdapat 5 kesalahan bahasa. Jadi dia ada 5 markah kat situ. Markah bergantung kepada kehendak soalan. Ada juga soalan petikan 1 je ni. Tapi dalam satu petikan ni ada 13 kesalahan terus. Dia bergantung pada soalan. Dan juga kita tidak perlu menyalin petikan-petikan ni. Jadi kita terus je buat jawapan. Nanti kita buat sama-sama. Okey. Jadi seterusnya, bila dah macam awak dah faham soalan, okey, baca petikan dengan hati-hati. Kita baca, kita terus cari. Ingat ni, petikan 1 ada 6 kesalahan. Bila baca, jumpa je kita terus gariskan. Jumpa je kesalahan, kita terus gariskan. Okey, kita buat sama-sama lah. Gejala rasuah semakin menjadi-jadi dalam kalangan masyarakat kita. Tu ayat yang pertama. Ada kesalahan tak? Okey. Saya dah jumpa dah. Dalam ayat ni jumpa terus gariskan. Macam ni kita jumpa menjadi-jadi ni salah tau. Sepatutnya menjadi-jadi ni dia ada sengkang sini. Dia akan ni yang betul. Jadi kita dah jumpa satu. Terus gariskan. Okay, kita sambung Sambung ayat seterusnya. Bilangan pekerja awam, pekerja swasta, syarikat korporat maupun ahli perniagaan yang ditahan oleh pihak berkuasa bahawa terlibat di dalam perbuatan rasuah semakin meningkat.
Jumpa tak? Kan ada satu ayat tadi bila saya baca memang nampak pelik, nampak tu kesalahan ni. Bilangan penjawat awam, pekerja swasta, syarikat korporat maupun ahli perniagaan yang ditahan oleh pihak berkuasa bahawa terlibat, ni bahawa ni tak kena langsung kan, kesalahan istilah. Ahli perniagaan yang ditahan oleh pihak berkuasa bahawa terlibat di dalam, yang ni apa? Sepatutnya bahawa ni kita bertukar kepada kerana. Barulah sesuai. Kerana terlibat di dalam perbuatan rasuah semakin meningkat. Okey. Tak ada lagi kan? Kita teruskan lagi. Sebagai anggota masyarakat yang mahukan negara ini bersih dari rasuah dan segala jenis penyelewengan, kita mestilah bertindak dengan segera. Alang-alang dekat sini saya baru perasan kan. Ada satu lagi kesalahan ni. Di dalam. Patah balik ayat tadi maaf, patah balik. Baru saya perasan. Okey. Terlibat di dalam perbuatan rasuah. Di dalam ni salah. Sebab perbuatan rasuah ni ialah abstrak. Jadi dia tak boleh ada di ni. Dia dalam je. Kalau di dalam ni macam tempat bolehlah di dalam kelas. Tapi perbuatan rasuah ni abstrak. Macam fikiran pun abstrak kan. Jadi dia dalam fikiran. Tak boleh di dalam fikiran. Itu beza di dalam dengan dalam. Sebagai anggota, saya sambung terus. Sebagai anggota masyarakat yang mahukan negara ini bersih dari rasuah. Ni pun ada salah ni. Dari ni kan. Salah istilah. Sepatutnya kalau asal usul ni, dia sepatutnya bersih daripada rasuah. Ni sepatutnya daripada rasuah dan segala jenis penyelewengan. Kita mesti bertindak dengan segeranya. Antara tindakan yang dapat kita lakukan ialah kita perlu jujur pada diri sendiri. Ada kesalahan tak? Tak ada kan? Okey, teruskan. Jangan sesekali memberikan rasuah kepada mana-mana pihak. Okey, saya tak jumpa apa-apa kesalahan. Kita teruskan. Nanti kita kira. Kalau tak cukup 6, kita semak balik. Kadang-kadang kali pertama kita buat tu, kita terlepaskan. Tadi pun di dalam saya dah terlepas. Okey, kita teruskan. Berurusanlah dengan semua pihak, terutamanya penjawat awam secara jujur dengan nilai integriti yang tinggi. Okey. Saya tak nampak apa-apa kesalahan. Kita teruskan. Kita hendaklah menjadi warga negara yang berani. Ni. Warga negara ni salah ejaan ni. Warga negara sepatutnya rapat kan. Warga negara ni rapat. Yang berani dan bertanggungjawab. Dengan cara melapor salah satu. Semula. Bertanggungjawab dengan cara melapor salah lakuan. Tak kena ni. Ni kesalahan imbuhan ni. Sepatutnya melaporkan salah laku kepada pihak berkuasa juga. Selain itu, kita haruslah berani tampil untuk membuat aduan demi memutuskan rantaian rasuah ini. Macam rantaian COVID-19 pula. Okey, cuba kita kira. Cukup tak 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, settle petikan 1. Sekarang kita beralih kepada petikan 2 pula. Setiap individu yang membeli barang secara dalam talian perlu berhati-hati dan diambil langkah berjaga-jaga. Dan diambil langkah. Salah imbuhan ni. Di ni tak kena ni. Sepatutnya bukan diambil. Kan? Dalam talian perlu berhati-hati dan mengambil. Diambil ni kita tukar kepada mengambil. Mengambil langkah berjaga-jaga. Okey, kita teruskan. Pembeli dinasihati supaya membuat kajian tentang barang yang hendak dibeli, termasuklah maklumat produk, butiran peniaga, testimoni. Salah je terus. Nampak sangat ni. Sepatutnya testimoni. TESTI.
MONI, bukannya TESTE, TESTI. Okey, sambung. Dan cara pembayaran dilakukan. Transaksi pembelian hanya boleh dilakukan bila bila ni kata tanya. Jadi kata tanya tak boleh letak dekat ayat penyata. Kita tak boleh gunakan kata tanya dalam ayat penyata. Kata tanya dalam ayat tanyalah. Nama pun kata tanya. Jadi bila ni kena ubahlah. Biasanya kalau bila, dia akan jadi apabila. Ubahnya jadi apabila. Sama juga macam mana. Kan? Mana. Nak ubah dia, mana kan kata tanya, mana jadi mana-mana. Dan dah bukan kata tanya. Okey, macam ni lah. Ni jadi jawapannya apabila. Okey, sambung. Peniaga hendaklah mengamalkan kendiri kawalan. Ni terbalik ni. Jadi ini ialah kesalahan frasa kan. Sepatutnya mengamalkan kawalan kendiri. Ni sebab kita sekarang ni macam ni kan, baca sekali terus nampak salah. Kita dah selalu sangat dengar sejak COVID-19 ni kan, kawalan kendiri. Oleh sebab dia kesalahan frasa, kita gariskan daripada mengamalkan sampailah kawalan. Jadi kita gariskan mengamalkan kendiri kawalan. Nanti dekat jawapan kita akan tulis mengamalkan kawalan kendiri. Macam tu. Ketika berniaga, saya sambung ketika berniaga secara dalam talian juga. Okey, tak ada masalah. Mereka perlu sedar dan patuh terhadap undang-undang perniagaan secara dalam talian juga. Pun tak ada masalah. Mereka perlu sedar dan patuh terhadap undang-undang perniagaan secara dalam talian di Malaysia. Okey, tak ada masalah. Saya tak jumpa apa-apa kesalahan. Satu je lagi ni kan. 1, 2, 3, 4. Okey, satu lagi. Ayat terakhir ni. Semakan terhadap barangan yang ingin diniagakan boleh dilakukan lebih dahulu dengan agensi. Ni. Salah eja ni. Agensi. Sepatutnya AGENSI kan. Agensi yang berkaitan. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. 5 kesalahan yang kita jumpa. Dia nak 6. Petikan 1, 6. Petikan 2, 5. Awak jangan senaraikan lebih tau. Katakanlah tidak 6. Awak senaraikan sampai 8. Jadi yang ditanda tu 1 hingga 6 saja. 7 dengan 8 terus kita tak tanda. Jangan senaraikan lebih. Cukup-cukup je. Awak senaraikan lebih, buang masa je. Okey, sekarang tengok macam mana cara nak jawab. Okey, ni ruangan kosong, ruangan untuk menjawab. Jadi tulis dulu. Awak nanti ni buat dalam buku latihan awak lah. Macam biasa awak tulis lah sini. Ni saya contoh tulis dalam buku. Macam biasalah kita tulis dulu hari kan. Hari Ahad. Lepas tu 3 hari bulan 10 2021. Okey, hari ni tajuk kita buat latihan penyuntingan. Jadi awak tulislah sini penyuntingan. Alright. Lepas tu kita tuliskan mula-mula kita buat petikan 1. Ni cara menjawabnya. Petikan 1. Gariskanlah. Lepas tu nombor 1. Tulis dulu yang salah dulu. Yang salah tadi, kita tengok atas tadi. Petikan 1 yang salah apa? Menjadi, jadi. Kesalahannya tak ada sengkang kan. Jadi tulis yang salah dulu. Menjadi, jadi. Yang salah dia tak ada sengkang. Jadi macam ni lah. Menjadi, jadi. Lepas tu sebelah dia sama dengan, baru tulis yang betul. Menjadi, jadi. Sama juga nombor 2. Nombor 2 apa? Tengok atas. Bahawa. Jawapan kerana. Jadi yang salah ialah bahawa. Jawapannya kerana. Okey, jadi setiap jawapan tu akan dapat 1 markah sahaja. Tapi mesti lengkap lah. Macam ni. Tulis yang salah. Lepas tu tulis sebelahnya sama dengan tulis yang betul. Baru dapat 1 markah. Ni pun betul. Baru dapat 1 markah. Kena tulis macam ni. Baru dapat markah.
Jadi samalah. Ni saya tertinggal ni kan. Ni sepatutnya kita kena tulis petikan 1. Tertinggal pula huruf 1. Petikan 1. Okey, awak buatlah nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Lepas tu petikan 2. Itu nombor 1, nombor 2, nombor 3 sampailah nombor 5. Okey. Yang ni awak buat dalam buku latihan BM, buku tata bahasa. Kalau tak ada, buatlah dalam mana-mana buku bahasa Melayu. Lepas tu awak ambil gambar. Yang ini je tau. Buat yang ni je. Yang ni semua tak payah salin. Ni nanti saya akan yang ni awak nanti bila awak buat ni, sebab saya dah tolong gariskan semua kesalahan ni kan. Jadi tak susah lah. Awak pause. Video ni awak pause kejap, tulis dulu kan. Nanti dah siap, ambil gambar dan hantar kepada saya. Okey, itu saja yang kita belajar pada hari ini. Hari ini kita belajar penyuntingan. Kita nak mencari kesalahan bahasa. Jadi saya harap pelajar semua faham. Itu saja PDPI kita pada hari ini. Jadi saya harap pelajar dapat buat latihan dan hantar kepada saya. Okey, itu saja saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga kita berjumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Terima kasih semua.